Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Bersama saya Izwan Saman dalam Berita Tengah Malam. Keharmonian sebenar. Perayaan Deepavali kali ini disambut dengan kegembiraan dan keceriaan oleh masyarakat India juga keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sambutan Pesta Cahaya melambangkan semangat keluarga Malaysia. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali pada seluruh kaum India yang beragama Hindu di seluruh negara. Dan saya lihat sambutan tahun ini amat meriah dan melambangkan semangat kekeluargaan keluarga Malaysia seperti yang saya sentiasa idam-idamkan. Inilah sebenarnya keharmonian yang kita perlukan bagi kita meneruskan pembangunan negara kita. Datuk Seri Ismail Sabri ditemui pada rumah terbuka Deepavali di kediaman Presiden MIC Tan Sri Vigneswaran di Kota Kemuning. Hadir sama Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wikasyong dan Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan. Happy Deepavali! Deepavali world to come. Perayaan pada Deepavali pada tahun ini amat meriah. Saya berharaplah Deepavali ini sebagai satu langkah di mana perayaan cahaya ini akan membawa cahaya kepada ekonomi dan kemakmuran negara di bawah kepimpinan yang pada tahun ini kita bertuah kerana sambutan dibuat dalam keadaan yang tidak ada SOP seperti dulu, yang mana ada hadnya berapa wang boleh datang, dan tahun ini memang terbuka. Dan apa yang amat berhormat lakukan untuk setahun ini, saya nampak dari segi pembukaan sektor ekonomi telah menjadi satu kata terangsang kepada kita dari segi prestasi. Dan ini menunjukkan satu petanda yang baik bahawa kita masih lagi perlukan kestabilan, bukan kestabilan demi kemakmuran bersama. Bagi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, perayaan Deepavali yang disambut pelbagai kaum di seluruh negara bukti kestabilan politik itu amat penting. Kestabilan yang wujud ketika ini akan memberi keyakinan kepada rakyat untuk membuat keputusan pada pilihan raya umum ke-15. Kestabilan politik kita lihat walaupun perayaan-perayaan seperti ini yang diraihkan oleh kaum-kaum tertentu, tetapi turut adil dan meraihkan adalah dengan semua kaum. Ini menunjukkan kestabilan politik amat penting. Hanya ini boleh berjaya apabila kita ada kestabilan politik berterusan, dan saya percaya rakyat akan membuat keputusan baik apabila sampai masa nanti. Terdahulu, beliau menerima kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke rumah terbukanya di Ibu Negara. Di Kangar Perlis, pengerusi Yayasan Khair Ummah Antarabangsa, Dato' Dr. Fatul Bari Mat Jaya berkata, semangat perpaduan dan saling hormat menghormati antara masyarakat menjadikan kehidupan lebih harmoni dan muhibah. Tahun ni meriah sikit lah daripada tahun lepas. Okey lah tahun ni sebab tahun lepas tak berapa sangat lah. Kau okey lah tahun ni dengan anak. Okey bang, baik ya, semua okey, tak ada masalah. So dia meraihkan Deepavali dengan bagus lah. So pakai baju baru semua rasa macam ceria lah. Kira kita sambung dengan baik lah Deepavali. Assalamualaikum, Deepavali Nalwaltikal. Di Negeri Sembilan, lebih 5,000 penganut agama Hindu berkunjung ke kuil Sri Balatan Dayu Tapani, Seremban. Tahun ini Deepavali diraikan dengan lebih meriah setelah 2 tahun disambut secara sederhana ekoran wabak COVID-19. Orang ramai dilihat tetap mengekalkan amalan kawalan kendiri sebagai langkah berjaga-jaga. Di Sabah, sambutan Pesta Cahaya oleh golongan minoriti dikongsi dengan penduduk berbilang bangsa dan agama mencerminkan keharmonian rakyat.
Ketua Menteri, Datuk Seri Haji G. Nur, turut memeriahkan sambutan Majlis Ramah Mesra Deepavali Anjuran Kerajaan Negeri bersama Dewan Perniagaan India Sabah. Majlis diserikan dengan kehadiran hampir 1,000 pengunjung. Pembubaran Parlimen jelas tidak menjejaskan kemeriahan perayaan Deepavali yang disambut masyarakat beragama Hindu. Malah, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yakin sambutan Deepavali pada tahun ini akan lebih menyuburkan perpaduan dan mengukuhkan keharmonian antara keluarga Malaysia. Dan saya lihat walaupun dalam keadaan musim menghadapi pilihan raya, tapi ianya tidak menjejaskan sambutan Hari Deepavali yang sebelum ini digambarkan oleh setengah-setengah pihak seolah-olah kononnya kita tidak menghormati sensitiviti dan perasaan kaum Hindu di negara kita kerana membubarkan Parlimen sewaktu sambutan Hari Deepavali. Tetapi apa yang kita lihat jelas pembubaran Parlimen langsung tidak menjejaskan sambutan Deepavali, malah lebih meriah lagi. Jadi Ini pula mengenai cadangan pelantikan 3 timbalan Perdana Menteri. Dalam ucapan penutupan Ekspresi Adfinas 2022, Datuk Seri Ismail Sabri berkata perkara itu hanya akan diputuskan sekiranya BN memenangi pilihan raya umum ke-15. Biar kita menang pilihan raya dulu. Kalaulah perkara ini di dalam manifesto kita, tentu saja kita akan pastikan ianya dilaksanakan. Walau mana pun kita tunggu lepas kita menang dulu. Isu pembayaran royalti bagi mereka yang bergiat dalam industri perfilman perlu dilihat semula bagi menjamin kepentingan golongan terbabit. Menurut Perdana Menteri, isu berkenaan pernah dibincangkan sewaktu beliau memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Malah sewaktu tempoh sama, Akta Hak Cipta berjaya dipinda bagi memberi royalti kepada penyanyi dan komposer. Kalau artis, penyanyi dan komposer mendapat royalti setiap kali lagu dikeluarkan, tetapi dari segi perfilman hanya dibayar one off sewaktu berlakon, one off, walaupun filem tersebut ditayangkan berkali-kali, beratus-ratus kali, tidak ada royalti kepada pelakon-pelakon ataupun penerbit dan sebagainya. Pengarah-pengarah filem tidak dapat. Pada 2019, industri perfilman menyumbang 1.9% atau 29.4 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar dan menjana 216,811 peluang pekerjaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yakin para penerbit, pelakon dan pengarah filem Malaysia mampu mengeluarkan filem terbaik bertaraf antarabangsa. Keyakinan itu berdasarkan pengiktirafan Amerika Syarikat yang meletakkan negara di tangga ke-19 pasaran perfilman terbesar global. Sebelum COVID, industri kita ini bukan kecil. Pasaran daripada kreativiti perfilman mengikut satu badan antarabangsa Amerika Syarikat meletakkan Malaysia nombor 19 pasaran terbesar daripada filem-filem yang dibuat oleh negara kita. Bukan kecil. Ya, 180 lebih negara, kita nombor 19. Kalau satu filem sahaja telah dapat menjana pendapatan hampir 100 juta, sedangkan kita tahu berapa lagi puluh filem sedang menanti yang akan kita keluarkan, dan kita keluarkan dengan mutu dan nilai yang terbaik yang akan melonjak ekonomi dan juga industri perfilman kita. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Bertemu kembali.
Qoriah Malaysia Sofizah Mohsin muncul juara bagi kategori wanita pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62. Manakala johan kategori lelaki, qori dari Bahrain iaitu Muhammad Samir Muhammad Magahid. Sofizah berjaya merangkul kejuaraan dengan markah 89.66%, manakala Muhammad Samir memperoleh 93.33%. Kedua-dua pemenang membawa pulang hadiah berupa piala dan sijil penghargaan beserta wang tunai. Penyampaian hadiah disempurnakan dengan perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad dan Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran ke-62 menampilkan 36 peserta daripada 28 negara. Acara berprestij itu yang diadakan selama 6 hari bermula 19 Oktober lalu melibatkan kategori Tilawah Al-Quran yang diadakan di Dewan Plenari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mengadakan lawatan negara ke Singapura selama 4 hari bermula esok. Lawatan berkenaan sebagai memenuhi undangan Presiden Singapura Halimah Yaakob. Laporan wartawan Vimala Kasturi Verasami. Pada awalnya, lawatan negara ini telah dijadualkan pada 19 September 2022 namun ditangguhkan susulan lawatan khas Sri Paduka Baginda berdua ke London bermula 16 hingga 21 September. Sri Paduka Baginda berdua dijangka tiba pada pukul 10.30 pagi diiringi Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zain dan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Datuk Isham Ishak. Antara program yang telah diatur termasuklah Majlis Sambutan Negara, Majlis Menghadap dan Majlis Santapan Negara yang akan dihoskan oleh Presiden. Perdana Menteri Lee Hsien Loong pula akan menghadap Sri Paduka Baginda dan menghoskan majlis makan tengah hari. Baginda berdua turut dijadualkan berangkat melawat tempat-tempat bersejarah serta beberapa fasiliti kerajaan Singapura. Menerusi kenyataan Kementerian Luar, lawatan negara ini melambangkan hubungan dua hala yang mesra dan erat selain menjadi jambatan memperkukuhkan lagi hubungan baik serta kerjasama dalam pelbagai bidang. Acara pertama Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah di Singapura adalah berangkat melawat Universiti Kebangsaan Singapura dan Edible Garden City. Untuk masyarakat India, selamat menyambut Hari Deepawali Nalbaltikal di Malaka Sturi Birasami, Singapura, RTM. Musim perayaan termasuk Deepawali membuka peluang perniagaan khususnya usahawan mikro, kecil dan sederhana meningkatkan pendapatan. Sambutannya menyaksikan aktiviti peruncitan melonjak menerusi jualan murah barangan keperluan pengguna. Menurut pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Ekonomi Universiti Pendidikan Sultan Idris, Teknologis Dr. Kesavan Nalalutan, kesan limpahan ekonomi musim perayaan turut dirasai sektor lain termasuk pelancongan dan e-dagang. Kita boleh katakan kena bijak belanja. So bila ada kita punya aktiviti sebegini, apabila kita belanja, kita boleh katakan kita bagi satu sokongan kepada industri. Contoh dia kepada tukang jahit, dia tekstil kan. Kita bantu. Pasal kita nak buat walau katakan custom made satu family member kemudian nak jahit. Kita tak boleh beli terus dekat mana-mana pasar raya kerana saiz yang tak dapat. Kerana kita nak satu tema kan. So kita kena belanja and kita akan membantu indirectly kepada ekonomi itu. Beliau menjadi tetamu program BIS Malaysia di Angkasa Puri. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun ditemui lemas ketika beriadah bersama rakan di Tasik Tiga Beradik, Pasir Gudang, Johor kira-kira pukul 10 pagi tadi. Seorang lagi mangsa juga berusia 15 tahun berjaya diselamatkan orang awam.
Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang, penolong kanan penguasa bomba Saiful Bahari Safar memaklumkan kedua-dua mangsa dipercayai bersama 4 lagi rakan sedang menjalankan aktiviti mendaki sebelum mandi di tasik tersebut. Mayat mangsa ditemukan di dalam tasik 7 meter dari kawasan tebing dan disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan. Manakala mangsa yang terselamat dibawa ke Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru untuk mendapatkan rawatan. Majlis Agama Islam Johor MAIJ secara asasnya memperuntukkan RM1 juta sebagai bantuan kepada penduduk jika berdepan banjir. Exco Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, bantuan itu diberikan sebelum, semasa dan selepas banjir. Setakat ini, bantuan RM20,000 sudah disalurkan ke 10 daerah. Pemberian bantuan itu mengikut kadar kerosakan dan keperluan setiap isi rumah. Selain dikhususkan kepada keperluan keluarga, MAIJ juga sedia menawarkan bantuan bagi membaik pulih rumah, pembayaran rumah sewa dan pusat tahfiz yang terjejas banjir. Negeri Johor sangat bersedia persediaan banjir. Semua daerah juga pengurusan bencana peringkat daerah, pegawai daerah telah pun diberi taklimat dan telah pun bersedia 100%. Majlis Agama Islam Negeri Johor di bahagian bantuan kebajikan juga telah bersedia. Begitu juga sukarelawan. Di bawah Majlis Agama Islam Negeri sendiri pun, Negeri Johor pun kita dah ada. Kita ada 2 brigade. Brigade Aswaja dan Brigade Ansar. Itu di bawah kami sendiri boleh digerakkan bila-bila masa kalau banjir berlaku. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul di Surau Al-Husna, Desa Rahmat, Johor Bahru. 10,506 pelajar B40 di Kedah menerima manfaat bantuan pendidikan di bawah program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Yayasan Pelajaran Mara YPM. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, bantuan itu melibatkan peruntukan lebih RM1.8 juta sepanjang tahun ini. Bantuan disalurkan melalui pelbagai program pendidikan YPM yang dilaksanakan sepanjang tahun. Antaranya skim bantuan persekolahan, dana ihsan pendidikan, program tuition pintar, program kecemerlangan modal insan, skim anak angkat dan pembiayaan pendidikan tertiary. Jelas beliau, usaha itu perlu dilaksana bagi memastikan pelajar luar bandar, terutama golongan B40, tidak keciciran dalam pelajaran selain meringankan tanggungan ibu bapa. Turut diagihkan sumbangan bernilai RM95,000, bantuan keluarga pelajar asnaf Unimara RM18,700 dan sumbangan keluarga asnaf RCB RM17,500. Sementara itu, 693 pelajar dan 75 keluarga B40 di daerah Padang Terap menerima sumbangan berbentuk bantuan persekolahan wang tunai dan komputer riba. 3 sekolah turut menerima sumbangan tunai RM5,000 bagi setiap sekolah. Beliau menyempurnakan majlis pelancaran program pendidikan YPM daerah Padang Terap. Menghapuskan kuasa veto dalam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dapat menjadikannya lebih demokratik serta berkredibiliti dalam menyelesaikan isu dan konflik antarabangsa. Cadangan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika debat umum PBB sesi ke-77 yang berlangsung pada 23 September lalu. Sempena Hari PBB hari ini, wartawan Atika Ismail mengupas lanjut mengenainya. Masalah yang paling besar di PBB adalah Majlis Keselamatan. Kuasa veto seringkali disalahgunakan untuk memihak kepada kuasa dunia yang memilikinya. Ia tidak demokratik dan melanggar prinsip asas demokrasi. Ini menyebabkan konflik yang berlaku tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana wakil tetap majlis tersebut. Sejak ditubuhkan pada 1946, PBB berperanan untuk memastikan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan sejagat terus terjamin dianggotai 193 negara termasuk 5 negara kuasa besar iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, Rusia dan China. Dan negara-negara ini sering dilihat menggunakan kesempatan untuk menentukan sesuatu keputusan yang memihak kepada kepentingan mereka.
Negara kuasa besar ini dilihat sering menggunakan kuasa veto mereka untuk mengenepikan usul-usul yang telah dipersetujui negara anggota lain menerusi undian. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sepatutnya bersifat berkecuali untuk memastikan akhirnya keadaan yang menang-menang kepada kesemua negara, baik yang berada dalam kelompok negara dunia pertama ataupun dunia ketiga, negara yang maju, yang sedang pesat membangun dan juga negara membangun. Bermakna dalam konteks ini nilai kemanusiaan harus dipertingkatkan, diperbaiki. Dan disebabkan itulah Perdana Menteri merasakan bahawa kuasa veto harus dihapuskan supaya tidak menjejaskan reputasi kredibiliti kedudukan bangsa-bangsa bersatu. Supaya tidak ada negara yang menyalahgunakan kuasa yang ada pada mereka sehingga melahirkan jurang yang besar. Pelbagai episod dapat kita selusuri berkaitan kepincangan dilakukan negara-negara kuasa besar ini demi kepentingan nasional dan politik mereka. Paling mutakhir apabila Rusia menggunakan kuasa veto untuk membatalkan resolusi PBB agar negara itu menarik tenteranya dari wilayah Ukraine. Sementara konflik Israel-Palestin, isu pelarian Rohingya antara perjuangan panjang yang belum menemukan noktahnya. Maka wujud persoalan di manakah keabsahan peranan dan fungsi PBB dalam konflik sebegini? Kita tahu penubuhannya adalah disebabkan satu inisiatif diwujudkan untuk memastikan dunia tidak lagi mengalami kancah peperangan sebagaimana dalam Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Peranan Tubuh Bangsa Bersatu juga agak terbatas. Pertama dari segi peranan penguatkuasaan, enforcement. Seperti mana kita tahu, kalau dalam mana-mana negara ada kuasa penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh pihak polis dan kerajaan. Tapi di peringkat global kita tidak ada peranan itu. Kita tidak ada kerajaan global dan kita juga tidak ada polis global. Walaupun kita ada Interpol, tapi peranannya agak terbatas dalam konteks menyelesaikan atau menguatkuasakan undang-undang antarabangsa. Meski cadangan untuk menghapuskan kuasa veto dalam PBB bukan idea baharu kerana pernah dibangkitkan oleh pihak lain, namun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekali lagi menegaskan pendirian Malaysia bahawa pendekatan lebih demokratik sebenarnya mampu menyelesaikan lebih banyak isu dan konflik antarabangsa. Atika Ismail, RTM. Perkembangan sukan. Susulan kembalinya kejuaraan Grand Prix Motosikal 2022 ke Malaysia, peminat sukan pemotoran negara akui teruja dapat menyaksikan semula pelumba-pelumba kesayangan mereka pada saingan kejuaraan motosikal dunia di litar antarabangsa Sepang SIC. Mana tidaknya hampir 2 tahun perlumbaan tersebut tidak dapat dianjurkan di Sepang kerana COVID-19. Amirul Aizat Muhammad Syafiee ada laporannya. Sebelum ini, litar antarabangsa Sepang sunyi tanpa kehadiran pengunjung, namun semalam situasi luar biasa dapat dilihat di pekarangan pintu masuk SIC yang dibanjiri peminat sukan pemotoran dalam dan luar negara. Rasa sangat teruja lah dapat balik tengok kembali pelumba-pelumba yang memang kita orang minat lah semua. Kan? Tu pasal kita orang sampai awal ke sini. Saya gembira lah sebab kita boleh masuk Malaysia balik, boleh panggil rakyat Malaysia ramai sokong pemotoran GP ni untuk kita boleh lahirkan pelumba yang terbaik lah untuk kita punya rakyat Malaysia kan. Bukan pemotoran ni peminat dia ramai, lagi-lagi untuk yang budak-budak muda kan. Maknanya kita boleh buat satu sukan yang baik lah untuk rakyat Malaysia. Selain dari perlumbaan, aktiviti sampingan turut memeriahkan aksi MotoGP di Sepang. Antaranya, pelbagai pameran dan jualan seperti motor, helmet dan barang koleksi pelumba antarabangsa.
Penganjuran perlumbaan MotoGP di Sepang juga dilihat berupaya menarik pengunjung dari luar sekaligus dapat merancakkan industri pelancongan di negara ini. Saya wah banget, pokoknya senang banget bisa nonton lagi karena dari Malaysia ke Kalimantan juga dekat sekali. Jadi kemungkinan tahun-tahun berikutnya kita akan hadir lagi. Deruman enjin yang menggegar litar ini mengubat kembali kerinduan dalam kalangan peminat sukan pemotoran tanah air. Dengan penyertaan 3 pelumba Malaysia menerusi tiket wildcard, turut menambahkan daya penarik buat peminat tempatan. Diharap kerancakan hari ini akan terus dirasai sehingga musim depan. Dalam masa sama, kita juga mahukan bakat tempatan menyinar dalam perlumbaan berprestij ini. Amirul Aizat Muhammad Syafiee, RTM. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Permotoran Malaysia MAM Tan Sri Mohzani Mahathir berpuas hati dengan penganjuran MotoGP Malaysia 2022 yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang SIC bermula Jumaat lepas hingga semalam. Beliau turut gembira dengan sambutan meriah penonton setelah 2 tahun ia tidak dianjurkan. Saya sangat puas hati tahun ini penganjuran MotoGP, Petronas MotoGP tahun ini selepas 2 tahun kita tak dapat melihat MotoGP riders di sini sangat-sangat exciting lah. Kalau dibanding dengan 2019, saya difahamkan lebih ramai orang tahun ini daripada tahun 2019. Beliau menyatakan perkara berkenaan selepas selesai menyaksikan perlumbaan Petronas MotoGP di Sepang semalam. Dalam pada itu, beliau mengharapkan dengan kejayaan penganjuran program berkenaan pada kali ini akan membawa lebih banyak penajaan dari pihak luar dalam pelbagai bentuk sukan permotoran di Malaysia. Kejuaraan MotoGP Malaysia 2022 menutup tirainya semalam dengan jumlah penonton yang hadir ke litar antarabangsa Sepang melebihi 163,000 orang, menghampiri sasaran 170,000 penonton. Karya saluran industri kreatif, manakah yang bakal dinobatkan terbaik di kalangan yang terbaik? Saksikan Anugerah Sri Angkasa 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 29 dan 30 Oktober 2022. Saksikan secara langsung di TV2. Anugerah Sri Angkasa, kemuncak kecemerlangan. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.